Okey, untuk matematik tahun 3 pada hari ini, kita akan belajar seterusnya dengan topik ataupun tajuk bundar nombor. Okey. Cikgu percaya dalam tahun 1 dan tahun 2 kamu pun pernah belajar tentang bundar nombor kan? Masih ingat lagi tak? Okey, hai. Assalamualaikum. Baiklah, Cikgu Izzati datang lagi pada minggu ini. Okey, minggu ini nak belajar apa ya matematik? Okey, kita nak belajar tajuk bundar nombor. Okey, untuk matematik tahun 3 bersama Cikgu Wan Izzati dari Sekolah Kebangsaan Toh Paduka Raja Perak. Okey, seterusnya. Baiklah, sebelum kita memulakan sesi pengajaran kita, lebih baik jika kita berdoa terlebih dahulu. Nak baca doa apa? Okey, kita nak baca doa sebelum belajar. Kita ada tangan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, baiklah, kita dah pun baca doa. Okey, sekarang Cikgu Izzati nak pastikan untuk hari ini kita mencapai objektif pembelajaran. Okey, untuk standard pembelajaran kita pada hari ini, kita akan mengikut standard 1.6.1 iaitu membundarkan nombor bulat hingga ribu yang terdekat. Okey, apa dia nombor bulat? Nombor bulat tu sebarang nombor. Okey, kita nak bundarkan dia sehingga kepada ribu yang terdekat. Okey. Baiklah. Okey, sebelum kita mulakan, Cikgu Izzati rasa dalam tahun 1 dan tahun 2 kamu dah pun belajar tentang membundar nombor. Masih ingat lagi tak? Bagus. Okey, untuk tahun 1 dan 2, dalam tahun 1 dan 2 kamu belajar bundar nombor hanya setakat kalau contoh tahun 1 hanya pada puluh yang terdekat. Kalau tahun 2 kepada ratus yang terdekat. Okey, untuk tahun 3 kepada ribu yang terdekat. Okey, jadi semakin naik tahun semakin dia ke arah aras yang lebih tinggi. Okey, apa maksud bundar nombor? Siapa tahu di sini? Okey, maksud bundar nombor ialah mencari nilai yang paling hampir berdasarkan nilai tempat yang dikehendaki. Dapat faham tak daripada maksud ini? Okey, secara ringkasnya kita nak bundarkan nombor itu kepada tempat yang dikehendaki. Berapakah nilai dia nanti? Nak lebih jelas lagi, jomlah kita ke slide yang seterusnya. Jangan ke mana-mana ya, terus menonton sebab kita nak belajar bundar nombor kepada ribu yang terhampir sehingga ribu yang terhampir. Okey, sebelum kita mula, Cikgu Izzati nak share ataupun nak kongsi satu kaedah ataupun satu tip yang senang untuk kamu membundar nombor dengan lebih cepat. Okey. Apa caranya? Apa kaedahnya? Okey, kena ingat dua perkara. Okey, kena ingat dua perkara iaitu dua benda yang mana sebelum kita bundar nombor kita kena tahu. Yang pertama, kumpulan miskin. Okey, kumpulan miskin ni untuk nombor-nombor. Okey, untuk nombor. Apakah nombor-nombor di dalam kategori kumpulan miskin? Dan yang kedua, kumpulan kaya. Biasalah ada miskin, ada kaya. Baik, nak tahu tak kumpulan miskin nombornya apa? Okey, nombornya sifar, 1, 2, 3 dan juga 4. Ini adalah nombor
kumpulan miskin. Ingat ya, sifar 1, 2, 3 dan juga 4. Okay, manakala untuk kumpulan kaya pula, nombornya 5, 6, 7, 8 dan juga 9. Okey. Okey, baik. Kamu kena ingat juga kalau nombor itu berada dalam kumpulan miskin, kena tambah dengan sifar ataupun kosong. Okey, ingat kalau kumpulan miskin, nombor sifar 1, 2, 3 dan 4 mesti tambahkan dengan sifar. Nak tambah di mana? Okey, nanti cikgu akan terangkan selepas ini. Untuk kumpulan kaya pula, nombor-nombor kumpulan kaya pula kena tambahkan dengan 1. Okey, ini contohnya. Sekarang kita dah nak mula dah. Okey, contoh. Bundarkan 1362 kepada puluh yang terdekat. Okey, ini dia nombornya. 1362. Kita nak bundarkan kepada puluh yang terdekat. Okey. Langkah pertama mesti kenal pasti dulu di manakah puluh itu. Okey, di manakah rumah puluh? Senanglah kita guna rumah. Okey. Baiklah, kalau yang nombor 2 ni rumah apa? Ya, ini rumah Sa dan ini rumah Puluh. Okey, rumah Puluh. Okey, cepat-cepat kita gariskan rumah Puluh ni. Kita gariskan dia, lepas tu kita pun letakkan tiang di sebelah sini. Okey. Baiklah, selepas itu kita nak tengok nombor berapa. Langkah yang seterusnya kita bulatkan nombor yang berada di sebelah tiang tu. Okey, kita bulatkan. Dan nombor yang kita bulatkan ni nombor berapa? Okey, ini nombor 2. Dan nombor 2 berada di dalam kumpulan nombor miskin ke kumpulan kaya tadi? Okey, dia berada di dalam kumpulan miskin. Okey, jadi bila dia berada di dalam kumpulan miskin, ini nombor 2. Jadi dia berada di dalam kumpulan miskin, apa perlu kita buat? Okey, apa yang perlu dia lakukan sebagai seorang jiran? Okey, dia hanya perlu buat tambahkan kosong. Okey, tambah kosong kepada puluh tadi. Okey, kita tambah kosong di sini. Okey, tambah kosong ataupun sifar. Tambah sifar kepada puluh. Okey, baik. Lepas itu, apa yang perlu kita buat? Kita nak cari jawapan. Kita dah nak hampir kepada jawapan lah ni. Okay, mula dengan rumah Sa. Okey, rumah Sa. Okey, harus diingat juga bila dia dah dibulatkan, secara automatik dia akan menjadi sifar. Okey, dia akan menjadi sifar. Okey, selepas itu nombor 6, rumah Puluh. 6 tambah sifar 6. Okey, 6. Okey, lepas tu untuk rumah ratus dan ribu ni, 3 dengan 1 ni kita tak ada usik apa-apa dia kan. Jadi dia masih lagi kekal dengan nombor itu. Okey, 3, 1. Okey, jadi jawapan kepada soalan ini adalah 1360. Inilah jawapan untuk bundar kepada puluh yang terdekat tadi. Okey, seterusnya. Bundarkan 1350 kepada ratus yang terdekat. Okey, ini nombornya. Okey, langkah pertama ingat tadi kita nak cari mana dia nombor yang berada di rumah ratus. Okey, Sa, puluh, ratus. Okey, cepat-cepat gariskan. Cepat-cepat gariskan dan lepas tu buat tiang. Okey, buat tiang di sebelah dia. Okey. Okey, selepas itu di sebelah tiang tadi kita kena bulatkan nombor ni. Bulat nombor yang ada di sebelah tiang tu. Okey, nombor berapa ini? Nombor 5. Okey, nombor 5 berada dalam kumpulan miskin ataupun kumpulan kaya. Ya, betul. Nombor 5 berada di dalam kumpulan kaya. Dan apabila dia berada di dalam kumpulan kaya, dia mesti tambah 1 kepada jiran sebelah dia tu. Okey, kenapa kena tambah 1? Sebab dia nombor kaya. Biasa orang kaya kan,
orang kaya mestilah berbagi-bagikan rezeki kepada orang lain. Jadi sama dengan konsep bundar. Dia berada dalam kumpulan kaya, dia mesti tambahkan satu. Ditambahkan satu kepada siapa? Kepada jiran sebelah dia ini. Tambah satu. Okey, sekarang kita nak carikan apakah nilai yang terbaru selepas kita bundarkan dia. Okey, mula dengan rumah Sa. Okey, Sa. Okey, bila sahaja dia berada di sebelah nombor yang kita bulatkan ni, secara automatik dia akan jadi sifar. Okey, yang kita bulat pun sama, dia akan jadi sifar. Makna kata nombor yang berada di sebelah tiang ni, dia akan sifar nombornya. Okey. Okey, untuk nombor 3 pula, 3 tambah 1 sama dengan 4. Okey, dan 1 ni kita tak ada usik apa-apa daripada tadi kan. Kita tak kacau dia, masih lagi kekal dengan nombor 1. Jadi jawapan untuk soalan ini kita bundar kepada ratus yang terdekat ialah 1400. Okey, seterusnya kita nak bundarkan 5820 kepada 1000 yang terdekat. Kita nak bundarkan kepada 1000 yang terdekat. Okey, mana dia nombor yang ada dalam rumah 1000? Kisah puluh, ratus, 1000. Okey, kita gariskan cepat-cepat. Lepas tu kita letakkan tiang. Okey, lepas kita letakkan tiang, kita bulatkan nombor yang berada di sebelah tiang tadi. Okey, nombor yang kita bulatkan ini ialah nombor 8. Nombor 8 tadi berada dalam kumpulan mana? Kumpulan kaya atau kumpulan miskin? Ya, betul. Nombor 8 berada dalam kumpulan kaya. Bila dia kaya, dia kena tambah 1. Tambah 1 kepada siapa? Tambah 1 kepada jiran sebelah tiang dia ni. Okey, macam contoh kata macam ni lah. Okey, ratus-ratus, saya nak pinjam 1 boleh? Okey, ratus kata ambillah. Okey, dia pun bagi 1. Okey, bila diorang bagi, kita kena ucap terima kasih. Okey, lepas tu kita nak cari jawapan. Okey, ingat lagi tak tadi Cikgu Izzati kata? Okey, di sebelah nombor yang kita bulatkan ini, apa-apa sahaja nombor, bila kita nak carikan jawapan bundar, jawapan yang betul, secara automatik semua nombor yang ada di sebelah sini dia akan menjadi sifar. Okey, dia akan menjadi sifar. Okey, sini sifar, 2 sifar, 8 pun sifar. Okey. Okey, untuk nombor yang berada di rumah 1000 ini, okey, 5 tambah 1 jawapannya 6. Jadi jawapannya apa anak-anak semua? Jawapannya ialah 6000. Okey, semua jelas ya? Semua boleh faham? Okey, senang sahaja kan bundar ni? Okey. Baik, seterusnya Cikgu Izzati ambil contoh daripada buku teks kamu. Okey, bundar menggunakan garis nombor. Okey, bundar menggunakan garis nombor. Kita tengok. Okey, dia suruh bundarkan 1350 kepada ratus yang terdekat. Okey, cara menggunakan garis nombor. Mula-mula sekali, okey, buat garis nombor. Buat garis nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey, lebih kurang. Okey, dalam buku aktiviti kamu nanti, dia akan sediakan siap-siap garis nombor ini. Okey, dan dia akan sediakan 3 nombor yang terdekat. Okey, macam mana nak cari jawapan dengan menggunakan garis nombor? Okey, tuliskan 1350 di tengah-tengah garis nombor. Selepas itu, di depan dia akan ada 1300. Di hujung dia akan ada 1400. Jadi dekat di sini 1350 dibundarkan kepada ratus terdekat menjadi 1400. Kenapa menjadi 1400? Okey, jomlah kita buat kaedah yang Cikgu Izzati ajar tadi. Okey, 1350 dibundarkan kepada ratus yang terdekat. Okey, mana dia ratus? 10 ratus. Okey, ratus ialah nombor 3. Okey, dah gariskan nombor 3. Cepat-cepat buat tiang. Okey, kita dah buat tiang kan? Okey, sekarang selepas kita buat tiang, kita pun nak bulatkan nombor yang ada di sebelah tiang tadi. Okey,
Okay, nombor yang kita bulatkan ini merupakan nombor 5. Dan nombor 5 ini berada di dalam kumpulan kaya. Okey, berada dalam kumpulan kaya. Bila dia kaya, dia mesti tambah 1. Tambah 1 di mana? Tambah 1 kepada jiran sebelah tiang dia ni. Tambah 1. Okey, jelas di situ? Okey. Lepas tu kita nak carikan jawapannya. Kita mesti cari jawapan di sebelah hujung rumah Sa dulu. Okey, ingat tadi bila kita dah bulatkan nombor sini, kawan di sebelah nombor yang kita bulat tadi secara automatik, walaupun dia tu dah nombor sifar, tetap kena letak sifar. Okey, kalau dia nombor 2 pun sifar juga, kosong. Okey, dan semestinya juga nombor yang kita bulatkan tadi secara automatik juga akan menjadi sifar. Ya, faham ya? Okey, lepas tu untuk nombor yang kita nak bulatkan ni, nombor yang berada pada ratus yang terdekat tu 3 tambah 1, jawapan dia 4. Dan 1 ni, rumah ribu ni kita tak usik apa-apa kan? Jadi tetap masih lagi dengan nombornya 1. Jadi jawapan dia 1400. Jadi betul lah. Betul lah, jadi 1400 jawapannya. Jadi bila 1400 kamu kena buat anak panah, bermula daripada tengah ini, tarik anak panah kepada jawapan. Jadi jawapan untuk soalan ini 1400 bila kita bundarkan kepada ratus yang terdekat. Okey, boleh faham ya semua? Okey, nanti bila buat latihan kamu akan lebih faham lagi. Okey, cikgu Yati rasa setakat itu sahaja pengajaran kita pada hari ini. Terima kasih semua kerana sudi menonton sehingga habis. Tahniah. Okey, jangan lupa subscribe jika masih belum. Tekan butang subscribe warna merah di bawah itu. Okey, yang dah subscribe jangan lupa like dan juga komen. Dan jangan lupa juga share. Okey, semoga bermanfaat. Jumpa lagi. Assalamualaikum.